Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis. Dalam topik adalah database tesis untuk siri yang kedua kan. Jadi kita melibatkan beberapa lagi database. Hari itu kita dah cover dua database untuk permulaan. Kita dah refer Ethos dengan HQ Hong Kong University Scholar. Jadi kita akan ada melibatkan beberapa. So hari ini dengan jumlah slide hampir 63 slide, akan cover lebih kurang 5 lagi database. Okay, secara keseluruhan kita ada 7 database yang melibatkan perbincangan database tu banyak luar negara. Okay, nanti untuk siri yang terakhir, siri yang kelima nanti mungkin cadangan pakcik ada 2 untuk pakcik bincangkan, iaitu mungkin database daripada Malaysia, okay, dan kemudian application Google. Jadi Google tu pun kena ajar jugalah untuk memaksimiskan ataupun kita mendapatkan database yang lebih luas. Tapi pakcik tak nak cerita dulu pasal Google Scholar supaya kita lebih faham kepada database. Okay, kita kena selongkar satu demi satu. Mungkin yang sedang menonton ni pelbagai bidang ilmu. Jadi kita cuba buka satu-satu. So hari ini kita ada lagi 5 database. Okey, ada sedikit persoalan di WhatsApp yang banyak tanya dalam personal. So pakcik advice tanya dalam group supaya perbincangan itu nanti kalau pakcik jawab dapat bantu sikit-sikit, kita jawab secara menyeluruh lah. So mungkin orang lain pun boleh komen, mungkin ada orang lagi berpengalaman dalam tu yang boleh bagi cadangan. Jadi kita konsep dia perkongsian ilmu lah. Mana yang ada extra, ada lebih, kita kongsikan. Mana yang mungkin pakcik tahu, you all tahu juga. Mungkin ada yang pakcik tahu, mungkin you all tak tahu. Dan mungkin ada yang you all tahu, pakcik pun tahu. Ada yang you all tahu, yang pakcik sendiri pun tak tahu. Itu namanya perkongsian. Okay? Sedikit sebanyak ilmu tu kalau sama pun mungkin saya faham lain, you faham lain. Dan mungkin you lebih faham, saya kurang faham, pakcik kurang faham. Okay? Jadi kita berkongsi. Jadi kat sini kita mulakan ada 5 database, okay, yang merujuk pada country daripada US, okay, ada daripada Australia, ada yang daripada a few country lah, France, okay, adalah database. Nanti kita tengok balik, jangan takut salah sebut lah, sebab saya takut bercampur siri 2 dengan siri 3, okay. Sebab sekarang ni pun tengah prepare untuk siri yang 3 lah. Mungkin pakcik akan ringkaskan. Mungkin untuk yang hari tu kita ada 2 database tu, pakcik detailkan slide tu sebab mungkin kita tak biasa. Tapi kalau kita dah biasa register, dah tahu guna advanced search, so siri-siri yang akan datang tu pakcik ringkaskan supaya kita boleh banyakkan database. Hari tu 2, hari ni 5. Mungkin untuk yang siri 3, 6 atau 7. Macam tu lah kita boleh banyakkan database. Okay? Jangan risau kalau kata macam kita tak sempat dalam tempoh 10 hari ni ataupun 5 kali kelas. Kalau ada banyak-banyak nanti, mana pakcik rasa yang mudah guna database tu, nanti pakcik kongsi link je. Nanti you all boleh explore sendiri. Tapi tak nak bincang itulah. Kita try dulu maximize dalam masa 5 hari ini berapa banyak artikel yang kita boleh terbitkan. Okay? Terbit pula database. Berapa banyak kita boleh selongkar ataupun kita boleh explore database. Okay, kita mulakan satu scholar ni. Detail kan, dari segi ejaan, lebih detail dan sebagainya. Nanti you refer slide. Sebab dekat slide ni pakcik mula-mula beritahu database tu apa nama dia, kemudian pakcik bagi link address, maksudnya website dia. Kalau pakcik sebutkan mungkin tertinggal dan sebagainya, ataupun pakcik buat kesilapan ataupun kurang dengar tu maksudnya kurang jelas lah. Okay, nanti boleh refer dekat slide, saya bagi detail dalam bentuk hyperlink. Kalau nak klik daripada situ pun boleh. Okay. So untuk yang ketiga, maksudnya kalau kata ni kita dah bincang yang ketiga lah. Sebab yang hari tu yang pertama Ethos dengan HQ, yang kedua ni nombor 3 Scholarworks Georgia State University. Ni daripada universiti daripada Georgia State. Okay, dia ada namanya Scholarworks. Okay, Scholarworks tu dia punya address http www.scholarworks ada s belakang gsu.edu. Nanti dekat situ nanti ada banyak maklumat. Kalau nak lagi ringkas pun boleh scholarworks.gsu.edu/thesis. Ataupun pergi je website ni, nanti dekat depan paparan tu memang nampak, buka je akan nampak. Ada yang nombor berapa, nombor 4 tak salah saya, atau nombor 5 tu kat situ tulis thesis. Nanti you klik dekat thesis. Dekat slide ni pun tunjuk macam tu. Nanti you refer slide. Okay. Kemudian sedikit lah dia punya bukan nak kata background lah,
Yang kita tahulah kalau macam Georgia State Scholar ni, dia adalah database daripada universiti. Okey, jadi siapa staff, member dia staff, student boleh access lah. Dia mungkin ada benda yang internal access yang kita tak boleh access melainkan kita pelajar di situ. Tetapi untuk tesis ni, mostly tesis ni dia memang dia bagi free access lah. Mungkin ada beberapa jurnal yang dia belum bagi public access, yang itu kita tak tahulah. Tapi setakat mana yang dia bagi public access tu kita boleh access. Okey. So ni dia punya logo universiti dia lah. Dia punya corporate colour dia adalah biru dengan putih. Okay, first page kalau kita dah masuk dekat dia punya website tu, pergi nombor 1, 2, 3, 4, 5. Minta maaf, nombor 5 Browse Research and Scholarship. So kat bawah tu ada yang nombor 5 tulis tu Thesis and Dissertation. Okay, klik enter. Klik Thesis and Dissertations. Okay, so dia akan pergi dalam satu paparan lah. Okay, ataupun kalau you pergi belah kanan tu, you klik dekat Advanced Search. Okay, dekat Advanced Search ataupun you klik dekat Thesis and Dissertation. Okay, bila nak buat Advanced Search, Advanced Search, pakcik terus lompat kepada Advanced Search lah, sebab kita nak you dah faham dua database itu. Jadi kita terus fokus pada Advanced Search sebab kita nak dapatkan tesis. Jadi teruskan pergi Advanced Search. Apa beza Basic Search dengan Advanced Search? Advanced Search maksudnya kita boleh masukkan beberapa keywords dalam satu searching, satu tempoh masa searching. Okay, jadi pakcik try, okay, dalam bidang pakcik mungkin ramai student-student bawah pakcik yang buat tajuk supply chain. Jadi keyword first pakcik letak title dia adalah supply chains. Yang kedua keyword dia boleh tambah plus kat tepi tu, tambah plus warna hijau tu boleh tambah. So pakcik tambah nombor 2 framework. Mungkin itu yang pakcik nak hasilkan adalah supply chain framework. Tapi pakcik jadikan dua keyword, supply chain satu, framework satu. Dah ada tu. Di sini dia lain sikit, dia punya date range. Pakcik biasa kita date range kita letak tahun je kan. Kat sini nak kena letak tahun, bulan dengan tarikh. Jadi pakcik tak sure dan pakcik pun tak biasa. Contohlah kan, kita yang first time, pakcik tak biasa sebenarnya, you all lah first time. Jadi kita tak tahu sama ada bidang yang kita tu ada ke tak kan. Jadi saya rasa saya tak payah lock dulu tahun. Tapi kalau kata you search tu banyak, nanti baru you lock tahun kan. Tapi you tak boleh lock tahun tau, kena masukkan date randomly saja. Betul lah, 1 hari bulan 1 2015 sampai 1.31 letaklah 31/12/2020 contoh dia. Okey, daripada supply chain dan framework tu pakcik klik search. Pakcik klik search. So dapatlah beberapa. Kat sini result dia keluar 5. Maksudnya keyword pakcik supply chain dengan framework tu menemukan 5 keyword yang bersesuaian. Jadi daripada banyak-banyak ni pakcik pilihlah satu. Okey, pakcik pilih the role collaborative governance in blockchain enabler supply chain proposed frameworks. So ini dia punya tesis lah. Jadi tajuk dia the roles collaborative governance in blockchain supply chain networks. So maksudnya dah jumpa artikel tu, kliklah di kat bawah tu untuk dapatkan yang PDF. Okey, biasanya PDF version lah. You klik dekat judul tajuk yang saya nak tu, nanti dia akan bagi satu paparan PDF. Yang tesis ni 155 muka surat. Okey, ulang balik dengan menggunakan advanced search, scholar work Georgia State University ni. Dengan masukkan advanced search, pakcik masukkan 2 supply chain dengan framework, klik button search, dia menemukan 5 result. Daripada 5 tu pakcik berkenan satu artikel ni, klik dekat judul artikel tu, kemudian dapatlah full text PDF dia. Okey, senang? Memanglah senang. Senangnya kita punya kelas ni. Okey, kelas ni memang senang. Okey, ada mungkin yang macam kita dah cover 2 tu kena register. Yang ni tak perlu register, kita boleh terus access. Mungkin kelebihan yang join kelas ni, you dikayakan dengan database yang saya sebutkan tadi lah, yang pakcik sebutkan mungkin selama ni tak explore. Macam pakcik sebut, sebab tu pakcik banyakkan database, mungkin tak kena bidang dan sebagainya, tak apalah. At least you boleh simpan database ni. Okey. Kemudian pakcik cuba topik lain pula lah. Okey, tadi supply chain dengan framework. Pakcik pergi balik advanced search saja je sebab kita tengok mudah dekat Georgia State Scholar Works ni. Pakcik cuba lah type. Biasa ni dekat universiti pakcik, topik ni memang mostly student buat tajuk ni je. Jadi pakcik pun try lah search topik ni, iaitu pakcik gunakan first keyword adalah leadership transformations. Okey, yang kedua adalah teachers. Maksudnya ada 2 keyword. Keyword pertama pakcik letak leadership transformations, nombor 2 saya letak teachers. Kemudian pakcik klik search. Okey, bila pakcik klik search, okey, dapat 6. Daripada 2 keyword tadi dapat 6.
Okey, dapat 6. Okey, cuma pakcik tengok ada dekat belah kanan tu dia tulis publication years. Tahun publication. Jadi daripada 6 ni pakcik ingat supervisor pesan. Contohlah, supervisor kata cari tesis yang tahun 2020 je. Pakcik pun pilih klik dekat tahun 2020 tu. Okey, dekat sebelah tu dia bagi macam indeks. 2020 ada 2, 2019 ada 1. Jadi pakcik klik dekat 2020. Dekat sebelah dia. Nanti bila you search dekat tadi yang you buat leadership transformation, yang keyword yang kedua letak teachers, you klik search, dia akan menemukan 6 result. Daripada 6 result tu belah kiri tu yang akan dapat dah satu tulis publication years. You klik dekat 2020 ada 2. Jadi ada 2 paper. Jadi pakcik mungkin berkenan yang paper Perception of Transformation Leadership, The Effect of Organizational Justice for the English Language. Dan pakcik klik dekat dia punya judul tu, kemudian dapat dia punya full text. Yang ni ada 123 muka surat. Nanti kita tengoklah kat sini. Yang ni dia dekat Georgia State University lah, dekat Department of Education and Policy Studies. Okey, satu database dah habis, iaitu Scholar Work Georgia State University. Dengan menggunakan advanced search, okey, kita boleh dapat beberapa. So kat sini mungkin saya boleh advise tak payah kita lock tahun lah. Kita masukkan, kita try dulu. Kalau kata try dua keyword atau 3 keyword tak dapat, kita try satu keyword saja. Okey, jadi cubalah advanced search. Not bad jugalah Scholar Work Georgia State University tu. Okey, kita try yang nombor 2. Okey, universiti ni mungkin yang terkenal lah. Sama juga dengan Georgia pun not bad juga. Okey, ni pun universiti luar negara. So ini kita yang kedua, kita pergi MIT. So MIT. Okey, nama dia punya scholar tu macam tadi namanya Scholar Work. So namanya DSpace Alliance MIT. Dia namanya DSpace. So nama dia lah, orang nak keluarkan nama dan sebagainya. Sepatutnya kalau kat Malaysia pun kalau database kita keluar dah nama kan. Sekarang musim durian, mungkin durian tak tahulah macam mana. Tapi kadang-kadang benda-benda ni kena, bila ada nama dia macam DSpace pun nampak menarik lah kan. Biasa kita pakai Scholar Work, ada letak electronic thesis dissertation, ada letak database thesis. Jelah, kalau yang MIT ni pakai DSpace. Okay, so dia punya address http dspace.mit.edu dspace.mit.edu. Okey, dia punya link pun ada di sini. So yang macam biasalah, dia memang mengandungi tesis dan bahan-bahan lain lah. Tapi kita nak cari adalah tesis. Tapi dalam DSpace tu ada maklumat yang pre-review articles, ada technical report, ada working paper dan termasuk tesis lah yang kita nak explore. Okey, dan ada beberapa lain. Jadi dia punya corporate color adalah hitam putih dengan sedikit kita punya apa tu, silver lah, kelabu kan. Okey, dia ada DSpace kat sini. Okey, dekat paparan tu nanti kita akan pilih dekat bahagian search. Dia tulis tu show advanced filter. Dia ada filter. Okay, kalau kita biasa dengan siapa yang suka main database ni, ada yang pakai advanced search, ada yang pakai search filter. So kat sini dia pakai advanced filter pula. Term dia adalah advanced filter. Okay, klik dekat advanced filter tu. Okay, bila you klik dekat advanced filter tu, dia akan keluar sama juga macam advanced search, tapi nama dia advanced filter. So dia ada filter kat bawah dia. Jadi pakcik cuma try 2. Pakcik tak try pakai filter dulu, pakcik masukkan beberapa keyword dulu. Ini ada masuk 2 kaedah searching lah. Yang terbaik gunakan filter lah, lebih khusus, tapi pakcik tunjukkan 2 kaedah. So kaedah yang pertama adalah masukkan first keyword. So pakcik tadi pakcik gunakan 2 je kan, supply chain framework, leadership transformation dengan teachers. So pakcik try gunakan 3 keywords yang berasingan lah. Maksudnya plus, nak tambah lagi plus. Kalau rasa nak buang, tekan gambar simbol minus tu. Okay, kat sini pakcik masukkan keyword lean, LEN bidang pakcik, lepas tu performance dengan hospital. 3 keyword, lean, performance dengan hospital. Lepas tu pakcik klik search. Kat sini nama dia apply. Okay, dia kat filter tu tulis apply. So pakcik dapat satu paper je. Maksudnya result dia keluar satu per satu. Maksudnya keluar satu je. Jadi dengan gunakan advanced filter tadi tu, pakcik gunakan lean, performance dengan hospital, menemukan satu artikel sahaja. Tajuk dia Towards High Performance Hospital Enterprise Architecture, Elevating Hospital to Lean Enterprise Thinking. Kenapa dapat satu? Mungkin pakcik letak 3 keyword tu, jadi dia secara spesifik menemukan artikel ni. Okay? Kalau you nak cari beberapa lagi, mungkin you kena kurangkan keyword, mungkin 2 atau 1 keyword untuk dapatkan artikel yang lebih banyak. Jadi saya klik dekat title tu. Biasanya title tulisan je warna biru, saya klik dekat tulisan tu. So dia bagi lagi satu paparan, dia bagi gambar abstrak
dekat sebelah kiri dia tulis tu download. So pakcik klik download. So ada gambar senyum. Kalau dapat full artikel ni dalam slide pakcik ni, kalau dapat full artikel ada gambar senyum. So dapat dah full artikel yang bertajuk Towards High Performance Hospital Enterprise Architecture Elevate Hospitals to Lean Enterprise Thinking. Okay, pakcik try pula keyword kedua. Kita try. Okay, kat sini pakcik cuma nak tengok kita browsing by issue dates. Kita tengah browse. Kat sini consider tadi pakcik browse by title. So kita sekarang ni boleh browse by date. Okay, mungkin nampak macam tak apalah, mungkin supervisor kata cuba explore tesis yang tahun terbaru 2020. Jadi kita try browse by issue dates. Jadi pakcik letak tahun je, pakcik letak tahun 2020. Dengan PKP ni dan sebagainya mungkin tak banyak lagi tesis tahun 2020, tapi pakcik nak explore je. Jadi pakcik letak kita pilih browsing in the issue dates, pakcik letak 2020. Okey, bila letak 2020 ada beberapa lah kat sini. Okey, pakcik cari. Okey, jumpalah satu paper kan tahun 2020 lah. You all browse lah sebab tak banyak. Okey, tahun 2020 kan tahun baru. Jadi topik ni adalah Entrepreneurial Organisation and Human Capitals. And Entrepreneurial Organizations and Human Capitals. Jadi pakcik klik tajuk tu. Okey, macam tadi juga dia keluar abstract. Dan belah kiri tu ada satu ikon tulis download. So pakcik klik dekat download, dapat full artikel. Kan? Pakcik memang suka. Terus terang pakcik memang sampai sekarang pun niat nak cari tesis tu nombor 2. Saja je tengok kan, buka macam ni lah MIT ni, di space ni, tengok paper 2020 dan kita perhatikan apalah tajuk-tajuk yang baru. Okey, apa yang kita boleh syorkan kat student-student kita, apa yang tajuk yang sesuai dalam coverage dalam bidang ilmu masing-masing. Okey, jadi mana-mana yang sesuai tu pakcik sambil buat slide ni, topik yang pakcik sebut ni antara pakcik yang berkenan. Jadi pakcik letak dalam satu folder. Mungkin pakcik letak collection tesis 2020 kan. Okey, mungkin boleh bagi kat student. Nanti kita buatlah, nak buat tajuk pasal human capital. Saya adalah jumpa beberapa tesis tahun 2020. Jom kita tengok bersesuaian atau tidak, ataupun kita boleh adapt dengan situation ataupun culture yang dekat Malaysia. Okey, boleh dah 2 dah ni. Kita ada nak gerak lagi 5. Jadi pakcik kena laju lah sebab kita nak kena habiskan 5 database. Saya yakin yang dengar ni semua hebat-hebat belaka, dah biasa dah guna searching ni kan. Cuma kita mungkin dengan ada video dan slide ni mungkin boleh explore lagi database yang ada. Okey, seterusnya kita pergi dekat negara Kanada. Kita pergi ke negara Kanada pula. So kat Kanada ada namanya Thesis Canada Portal. Tu nama dia, Thesis Canada Portal. So dia punya link dia panjang sikit lah. Pakcik dah bagi kat sini, www.bsc.senkang.lsc.gc.caeng service./thesis. panjang. Nanti refer thesis nanti, ataupun type dia dekat Google tu, Thesis Canada Portal. Maksudnya kita tahulah ni daripada negara Kanada punya tesis pula. Okey, yang ni memang daripada library namanya LSC, Library Archive Canada Collection. Tu maksudnya yang dari apa saya sebutkan tadi, Thesis Canada Portal tu dia base daripada Thesis and Dissertation in the Library and Archive Canada LSC Collection. Okey, jadi ada gambar Canada, kita tahu lah gambar daun tu kan, warna merah tu kan, tulis Library and Archive Canada, ada simbol gambar daun warna merah tu. Okey, sama juga kita memang akan gunakan search kat sini. So kita akan klik search. Okey, kemudian kita akan pilih of course lah dia akan keluar search Thesis Canada. Dia ada search Thesis Canada. Agak banyak information yang kena masuk yang boleh dipilih. So bila you pergi dekat search Thesis Canada tu, you boleh masukkan any keywords, authors, title keywords, subject keywords, abstract keywords, OCLC number, ISSBN number. Okey, bukan fill up semua. Pilih je. So kat sini pakcik advice 2 je. Pakcik try dua-dua. Dalam kes ni pakcik try dua-dua. Pakcik masukkan satu contoh dekat any keyword, satu lagi contoh kan pakcik letak kat title. Okey, katakanlah untuk any keyword pakcik letak perkataan healthcare management. Healthcare masuk pengurusan kesihatan, healthcare management. Jadi pakcik type healthcare management, terus klik dekat button search. Okey, so dia akan jumpalah 10 result kat sini. Dia ada 10 result kat sini. So yang mana yang pakcik tengok yang tahun terbaru, apa yang pakcik nak tu, pakcik akan klik dekat jodol tu. Okey,
Jadi pakcik pilihlah tajuk dia Towards Effective Oral Healthcare Management and Provisions, a mixed method study on the quality within academy, dentistry in the UAE. Ini UAE. Pakcik pilih yang tu. Lepas dekat situ nanti kita akan dapatkan dia punya full text. Klik je dekat situ. Okey. So dia akan beritahu dekat satu paparan tu. Lepas tu dekat bawah tu tulis download PDF. Dia ada tau untuk share juga. Dia ada gambar Facebook, gambar tweet, gambar tu kalau nak share. Dekat atas tu tulis download PDF. Klik download PDF tu. Okey, kemudian you dapatlah full paper dia 170 muka surat. Dan tesis ni tahun 2015. Okey, untuk PhD level lah. So PhD dalam 170 muka surat. Tajuk dia Toward Effective Oral Healthcare Management and Provision, a mixed method study on quality with academy, dentistry in the UAE. So dapatlah full tesis. Adalah gambar senyum tu. Okey, pakcik try yang kedua pula. Okey, pakcik tak gunakan any keywords. Pakcik gunakan title. Maksudnya searching merujuk kepada judul. Jadi pakcik try topik lain pula lah. Pakcik letak perkataan sustainable development. Okey, jadi kat bawah tu dia ada show advanced options. Maksudnya ada advanced search option. Tadi tu general. Okey, kat case ni lepas masukkan sustainable development tu, dekat bawah tu pakcik tulis show advanced search option. Klik kat situ. So pakcik pilih tahun 2016. Okey, untuk buat pengetahuan semua, untuk yang tesis Canada ni, pakcik lihat dia baru sampai 2017. Jadi dia tak berapa nak update sangat, ataupun mungkin lepas ni dia akan update. Jadi 2020, 2019, 2018 tu in progress dia nak updatekan masuk tesis dia. Jadi pakcik tengok 2017 dengan 2016 banyak. Paling banyak 2016. Sebab tu pakcik pilih kat sini tahun pakcik letak 2016 je. Language, mungkin ada banyak language, pakcik letak English. Sebab itu saja yang pakcik boleh faham lah. Pakcik tak yakin dekat Canada ada bahasa Melayu. Dia tulis English. Lepas tu klik search. Okey, lagi dia menemukan 4 artikel. Sustainable development tu pilih 2016 dan English language menemukan 4 result. Okey, daripada 4 result tu pakcik pilihlah salah satu tu. Okey, tajuk dia is corporate social responsibility and effective intervention for sustainable development, the case of Canadian mining companies. Okey, pakcik pilih itulah. Okey, lepas tu dia akan bagi paparan tu, lepas pilih tu dia akan keluar macam tu. Lepas tu pakcik klik dekat link tu. So dapatlah full text. Dapatlah full text. Okey, you all boleh cubalah untuk Thesis Canada portal. Okey, dengan menggunakan kita panggil basic search, ataupun you turun ke bawah tu, you boleh ada option untuk buat advanced search. Kalau pakcik tadi pakcik letak tahun dengan language. Okay, kalau tak nak guna pun guna je, sebab dia simple lah. Dia simple. Untuk kaedah search ada dua, nak gunakan basic atau advanced search. So sekali lagi kita boleh tambah lagi satu database kita, search lah bidang masing-masing. Try lah secara spesifik. Kalau tak dapat spesifik, longgarkan jadi general untuk dapatkan koleksi lagi tesis kita. Jadi kita dah yang ke berapa tadi? Kita dah yang 3, 4, 5. So kita pergi yang ke-6. Ini pun popular juga. Bila kita tengok, dia macam ni tau. Apa yang pakcik cuba buat? Okey, dekat Malaysia tak terlalu banyak. Okey, kalau you tengok library yang dekat Malaysia, kalau ada, mohon maaf, mungkin terlepas pandang. Tapi dia tak banyak. Itu pakcik yakin dia tak banyak. Contoh kat Universiti A atau Universiti B atau Universiti C, kadang-kadang biasa you nak cari tesis dia ada. Biasa ni dia akan pergi dekat ProQuest, kan? Sebab tu pakcik tak nak ajar ProQuest. Sebab ProQuest ni, kalau nak pakcik bagi link je lah, kan? ProQuest tu biasa ada dekat library universiti. Okey, kadang-kadang dia letak jugalah tesis-tesis online local universiti dekat Malaysia. Okey, sebab tu pakcik tak nak sentuh tu dulu. Okey, jadi tak banyak. Mungkin ada 4, mungkin ada 5. Pernah saya jumpa dekat universiti luar negara pun dia letak pun tak sampai 10. Okey, di sini mungkin siapa yang mendengar ni mungkin library boleh bagikan link ni dekat universiti supaya kita student-student kita ada banyak database yang link. Okey, pakcik melihat pada luar negara juga. Kalau lihat sebenarnya pakcik nak lengkapkan 5 series ni, pakcik campur-campur sebenarnya, bukan bagi sekali arung. Kalau katakan ini 5 yang terbaik, ini 6 yang terbaik, nanti kan first class dia tengok, betul kelas lain tak tengok. Okey, so pakcik campur-campur mixkannya. Okey, pakcik tak nak sebut mana yang top 1, top 2, nanti lalas nanti mungkin pakcik sebutlah, kan. Tapi untuk ni kita go through. Okey, satu database, satu base. Sebab saya tak tahu bidang masing-masing. Okey, ada yang kata macam, saya ni bidang agama. Tak apa, you try type dekat ethos.
Rupanya kat ITOS tu banyak dalam bidang agama. Okey, kat situ kita kena cuba. Walaupun dalam kita tulis tu bahasa Melayu atau bahasa Arab, tak apa, kita dalam segi membaca atau nak cari bahan bahasa-bahasa yang lain yang kita boleh faham, contoh English pun kita boleh baca. So kita pergi yang database yang ke-6, TROVE, TROVE, Australian Digital Thesis. Kita macam pergi satu negara ke satu negara kita pergi kan. TROVE, TROVE, Australian Digital Thesis. Nama dia TROVE. Okay, ada website dia. Dia ada website dia. Nanti you refer dekat website tu, memang ada yang untuk TROVE. Okay. Jadi TROVE ni help you to find use resources related to Australia. So macam biasalah dia berkaitan dengan library, tidak terhad dalam thesis saja, dia ada beberapa lagi. So dia start origin can be traced back to the project launched by National Library Australia August 2008. Okay, jadi inilah database ataupun library yang ada dekat Australians lah berkaitan dengan thesis. Jom kita try explore National Library of Australia ataupun TROVE. Okay, kita dekat dia ni, color dia warna putih, hitam dan warna hijau. Dia punya corporate color dia lah. So dia ada terus kat search. Tengok kat bawah tu tulis tu advanced search. Jadi kita boleh klik dekat advanced search tu. So bila dia klik dekat advanced search tu, dia ada beberapa paparan lah. Dia tulis tu advanced search book. Jangan risau, memang dia tulis macam tu. Tapi jangan, kita bukan nak cari buku, tapi nama dia advanced search book. So kat situ nanti kita boleh formatkan dia. Kita akan decide format dia. Okay, pertama pakcik masukkan keyword dia title. Bagi kita nak cari tesis yang dekat, maksudnya searching saya merujuk pada judul tesis. Okay, sebab tu saya pilih title. So saya pilih quality management. Tukar-tukar lah tajuk dia kan. Saya type quality management, itu judul yang saya nak cari full tesis. Okay, kemudian kat bawah tu kita boleh, kan advanced search kan, kita boleh limitkan kita boleh filter kan. Jadi filter pertama adalah pakcik nak 2020 je. Nak try ada tak tesis tahun 2020. Jadi pakcik pun type 2020. Kemudian format pakcik nak tesis. Kat situ maksudnya walaupun kata tulis advanced search book, tapi pakcik nak dapatkan tesis. Jadi format dia kena pilih tesis. Okey, kemudian pakcik klik search. Bila pakcik klik search, okey, not bad jugalah. Tahun 2020 tajuk quality management ada 4 tesis. Jadi pakcik tengok kat sini, ada beberapa, ada 1 2 3 4. Lepas tu pakcik pilihlah satu. Kalau yang berkenan, kita klik dekat judul tu. Jadi pakcik pilih tajuk dia and explorations of factor influence quality management system implementation, the case of Australian construction industries. Okay, pakcik pilih tajuk ni, tesis tahun 2020. Itu yang you all kena cari sebenarnya. Macam pakcik tadi memang beri keutamaan cari tesis yang baru. Okay, jadi dia akan pergi lagi satu paparan. Bila you klik kat judul, dia pergi kat satu lagi paparan kat situ. Okay, dekat bawah tu ada tulis related resources. You klik dekat e-print. Tu dia ada banyak option tu. Sama ada dekat DOI atau atas. Saya pilih yang e-print. So klik dekat e-print. So dapatlah full paper. Adalah gambar senyum. Tesis ni pada Queensland University of Technology. So ada 349 muka surat untuk tajuk ni. Tesis ni bermuka surat dia sebanyak 349. Dapat full text. Dapat semua. Okay, kita try satu lagi. Okay, sebab bila kita boleh gunakan advanced search and filter ni, pakcik kali ni tak nak type judul. Pakcik nak type perkataan negara pakcik, iaitu Malaysia. Pakcik type Malaysia. Saja nak tengok Malaysia. Okey. Tapi masih lagi filter kekalkan 2020 dan format tesis kekalkan. Cuma dekat title tu pakcik tulis Malaysia. Jadi ada tak orang yang dekat Australia ni, kan ramai orang Australia, orang Malaysia yang further study, buat PhD dan master dekat Australia. Jadi kadang-kadang dia orang benarkan kita collect data kat Malaysia. Maksudnya ialah kita belajar di sana, tapi kita punya fieldwork kita di Malaysia. Okey. Jadi pakcik type dia di Malaysia, lepas tu pakcik search dengan filter 2020 dan tesis. So saya menemukan 6. Jadi 2020 ada 6 tesis daripada Malaysia. Kita tengoklah kan. Ada yang bidang healthcare, patients, ada bidang firm. Okey, lepas tu pakcik pilih satu lah. Pakcik pilih satu. Katalah pakcik pilih seorang ni daripada Azman, Muhammad Azrai bin Azman kot kalau bacalah. So tajuk dia diversification, institution and productivity performance of large construction firm in Malaysia. Semua tajuk bab ni berkaitan dengan in Malaysia, semua ada berkaitan dengan in Malaysia atau from Malaysia. Jadi pakcik pilih diversification, institution and productivity performance
of large construction in Malaysia. Nak buat tesis Malaysia tak semestinya tengok daripada local university je. Negara luar pun ramai orang study yang base-nya di Malaysia. Jadi saya klik kat situ, dia akan keluar satu paparan. Lepas tu pakcik klik kat bawah tu lah, dekat bahagian related resources, e-print, klik dekat situ, dia ada hyperlink dia. Lepas tu pakcik dapatlah full text. Yang ni 305 muka surat. Tajuk ni Muhammad Azrai bin Asman ni lah. Kat sini ada tulis sikit background dia lah. Maksudnya dia ada degree dekat Universiti Teknologi Mara, Quantity Surveying. Kemudian ada Master Science Building dekat Universiti Malaya. Jadi ni orang Malaysia lah ni, So dia punya tesis ni kat Queensland, Australia, Queensland University of Technology. Tesis tahun 2020. Baru. Kalau ikutkan kita pun bila COVID-19 ni bulan Mac. Maksudnya kita off, Jadi ni tesis yang baru lagi kita boleh refer. Okey, satu lagi database kita yang terakhir untuk hari ni. Kadang-kadang kena ringkas dan sebenarnya saya tahu yang mahalnya dekat slide ni. Nanti kalau you dapat slide ni, nanti you boleh explore satu persatu. Okey, mungkin dia tak adalah susah mana, tapi kalau mungkin ada slide ni pakcik tershortcut. Minta maaf lah Kadang-kadang kata ni basic je. Terus nanti pergi dekat advanced search. Dia ada banyak tempat nak explore. Nanti you explore lah. Jadi fokus pakcik adalah untuk dapatkan tesis. Kenalah explore sikit. Okey. Topik yang berikutnya adalah NDLTD Global ETD Search. Kadang-kadang bila tengok dekat Google, dia ada macam ndltd.org. Saya tak tahu which one yang pada latest, tapi pakcik try yang ni boleh dapat, tak ada masalah tak apa, type je nanti kalau kat Google nak tengok option, second option dan sebagainya. Tapi dalam slide ni pakcik tulis NDLTD Global ETD Search. ETD tu Electronic Thesis Dissertation Search. Dia ada link kat situ, panjang link dia, http://library.tu.ac.th/online.database NLTD Global ETD Search. Panjang lah, nanti you refer dekat slide, dia ada detail kat situ. Jadi sama juga yang macam-macam lain, kita boleh dapat dia punya penerangan sikit lah. Global ETD Search Service is free services for researcher to find electronic thesis and dissertation. So this service is provided by Network Digital Library Thesis and Dissertation. Itu nama Network Digital Library of Thesis and Dissertation. Itu jadi NDLTD tu. So yang ni dia punya corporate color warna biru. NDLTD tu tulisan warna biru. So kita boleh klik sama ada terus search kat situ atau gunakan dia ada boleh type kat situ terus, tapi kita boleh gunakan cara advanced search tips. Kat bawah tu ada tunjuk macam mana nak advanced search tips. Contohlah kita nak pakai boolean, nak pakai buka kata, penutup kata yang biasa kalau kita buat SLR tu. Jadi kat sini pakcik ambil option, pakcik nak ada 2 keyword je. Katalah keyword pakcik nak cari tesis yang berkaitan dengan bidang pakcik, iaitu lean dengan performance. Jadi untuk lean, pakcik buka kata LEAN, lepas tu tutup. Kemudian N sebab 2 saya A and B. Lepas tu yang kedua performance buka kata, performance tutup kata. Ada 2 keyword iaitu lean dengan performance. Jadi pakcik search gunakan lean and performance. Bila pakcik gunakan 2 keyword ni, pakcik klik gambar kantar search tu, klik kat situ. So dia akan beri kat sini ada 10 result. 10 result lah. Cuma dekat bahagian NLTD tu, kat tepi tu, tadi kita search general je, kita boleh buat filter lagi. Lepas tu pakcik boleh buat filter lagi. Pakcik letaklah 2015 hingga 2020, kemudian language English je. Sebab tu you boleh faham. Sebab bahasa Melayu tak ada, dia ada English. Jadi pakcik klik English, filter 2015 sampai 2020. So carilah artikel yang bersesuaian. Jadi pakcik jumpalah satu artikel ni, ada student PhD pakcik seorang ni tengah buat tajuk ni, bolehlah bagi dekat dia nanti. So tesis ni tahun 2018, dia ada tesis tahun 2020 ada berapa tesis yang 2020 ni, yang Julai 2020 tapi pakcik ambil contoh ni yang 2018 sebab ingat pakcik kat student pakcik yang seorang ni buat tajuk lean accounting. Jadi pakcik pun kliklah lean accounting to lean software development. Pakcik klik dekat situ. Kemudian dia pergi dekat paparan tu, kat bawah tu pakcik download. Dia ada link download, pakcik klik dekat link download tu, maka dapatlah satu lagi paparan. Dekat paparan tu nanti pakcik dapatkan full text dia. Dapatlah dia punya lean accounting come to lean software development, 116 muka surat.
Ini DBA, Doctorate Business Admin. Okay. Overseas memang tesis dia memang meriah lah dari segi doctorate dengan PhD. So yang ni doctorate lah, Doctorate Business tajuk dia memang pengalaman pakcik kalau buat doctorate ni memang kena tajuk fundamental lah, sebab seseorang tu boleh jadi researcher dan boleh jadi consultant. So bila dia come out dengan lean software development, lepas ni dia boleh jual, dia ada produk, so dia boleh jual ataupun services, dia boleh jadi consultant dan sebagainya. Dia jadi researcher dan dia boleh jadi consultant. Okay, jadi itu tajuk dia, lean accounting come to lean software development. Dia boleh dapat full text. So you all boleh cuba. Kita cover ini 7 database untuk kita faham. Semakin lama semakin laju lah. Sebab pakcik pun tak boleh terlalu laju kan. Jadi kita cover 5 hari ini. Untuk siri yang ketiga banyak sikit. Nak tengok juga feedback you all nanti dekat WhatsApp. Kalau rasa okey, semua kata okey, cantik ni, boleh teruskan. Ni pakcik lajukan lagi lah. Okay, cuba satu-satu. Dia tak boleh tidur malam ni kalau kita explore satu-satu. So kita ada lagi 5 kat sini. Pakcik ulang balik. Yang pertama hari tu kita dah cover ethos, okay, daripada British. Kemudian kita dah cover HQ Scholar daripada Hong Kong yang kedua. So yang tadi kita dah cover yang ketiga adalah Scholar Works daripada Georgia State University. Kemudian yang keempat hari ni, yang keempat kita cover yang di MIT tadi, di Space Alliance MIT. Kemudian kita dah cover yang seterusnya yang kelima yang Canada tadi, Thesis Canada Portal. Okey, lepas tu yang keenam database kita dah cover Trove daripada Australians Digital Thesis. Okey. Kemudian yang ketujuh hari ini yang terakhir kita cover NDLTD, Network Digital lupa dah baca, Network Digital apa tadi L tu, Thesis Dissertation. Library, okey. Network Digital Library Thesis Dissertation, NDLTD Global ETD Search Website. Okey, itu yang terakhir. Jadi pakcik try campur-campurkan sikit lah berapa keywords. Yang ada yang kita gunakan basic keywords, basic search. Lepas tu gunakan advanced search atau filter search, advanced filters. Ada yang pakcik try satu tadi pakai search Malaysia. Okay, pakcik cuba. Kemudian pakcik cuba search buyer, nak tengok tajuk-tajuk yang baru tahun 2020. Dapatkan full text. Okay, ini proses mencari. Kita sedang menyiasat, sedang melakukan investigations, sedang explore. Sedikit nasihat buat sahabat-sahabat semua. Pakcik mungkin macam mana daripada tahun 2000 start buat master 2004, okey, 2003 habis degree terus buat, tak kerja tak apa, terus buat master. Memang ketika tu fresh grad, tak ada benda lain, tak ada experience. So cari bahan tu memang non-stop since 2004 sampailah 2020. Okey. Bukanlah nak kata kita ni kaki mencari, bukan. Tapi itulah kerja kita seharian daripada saya bekerja jadi buat master sampai sekarang ni berapa tahun tu. Okey. Sedikit yang mungkin saya boleh kongsi adalah cari tesis ni yang paling best bukan cari tajuk yang sama apa yang kita nak buat. Okey, pakcik share 2 tips ni lah. Tip pertama, bukan kita nak cari tajuk yang apa yang kita nak buat. So title tu bukanlah tajuk yang sama yang kita nak buat. Bila melihat tesis, lihatlah tesis yang terbaru 2020. Contohnya, lihatlah kepada bahagian 3 yang utama, iaitu problem statement, objective dan research question. Ataupun problem statement, research question, tengok bahagian conclusion, nak tengok outcome dia dapat apa. Kadang-kadang orang tak tengok outcome, tengok objektif dia boleh faham. Tapi kalau katanya saya macam pakcik, dia kadang slow sikit, pakcik tengok juga conclusion, dia nak tengok outcome dia. Jadi dekat sini kita melihat keupayaan seorang researcher. Itu membezakan PhD dengan master contohnya. Jadi orang nak tengok proses penyelidikan, research process. Kita tengok sequence dia very nice. Objektif satu dia macam ni, objektif dia macam ni, objektif nombor 3. Seorang researcher yang kadang-kadang dia faham, ramai orang buat sebenarnya, dia nak ambil adalah research flow. Dia nak copy objektif 1, objektif 2, objektif 3, objektif 4 dia. Tetapi yang dia refer tesis 2020 tu adalah tajuk lain. Tetapi
apa yang dia buat tu sama macam mana yang kita nak buat. Ingat kita nak buat research. Jadi flow research dia sama dengan research flow kita. Bila kita jumpa dia punya tesis buat topik lain, lagi bagus. Sekurang-kurangnya kita tidak terikat dengan tesis tu, kan, kena similarities, turn in dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni dapat jalan yang sama. Bila dapat jalan yang sama, sebenarnya you dapat step. Kalau problem statement dia bunyi macam tu juga you keluarkan. Bezanya dia citation lain, you akan citation lain. Pengkhususan dia, topik dia macam tu, pengkhususan dia topik macam ni. Jadi cerita research dia benda yang sama. Kita mungkin bidang yang berbeza. Sana bidang kesihatan, saya bidang pengurusan, tapi kami menggunakan dua-dua metod yang sama. Cuma topik dia lain. Topik dia nutrition, topik saya mungkin bahagian dengan supplier selection lain. Tapi sebenarnya research kami adalah sama. Objektif nombor satu saya macam ni. Dia objektif satu dia nak tengok tahap. Objektif saya nak tengok tahap. Objektif nombor 2 dia nak buat konstruk, nak buat instrumen. Objektif saya pun nak buat instrumen. Objektif ketiga dia nak buat modul. Saya memang nak buat modul. Objektif yang terakhir dia nak buat validation. Saya memang nak buat validation. Jadi saya jumpa satu tesis yang mana research flow dia sama. Itu pertama kena faham. Sebab tu kalau you cari tesis tu tak jumpa lah, tak jumpa. Memanglah tak jumpa. Kalau kata kawan-kawan saya, sampai bila-bila pun you takkan jumpa tesis yang sama dengan kita. Sebab you seorang je yang buat. Sebab kan you buat PhD. Memanglah ada yang berlainan sikit. Takkan problem statement sama dengan orang. Kalau problem statement sama dengan orang, maksudnya buat apa nak buat research? Research tu dah selesai. Contoh dah kan. Okay, yang kedua tips adalah, kadang-kadang research ni adalah dia panggil trends. Contoh, saya ambil bidang komputer. Sekarang tahun 2020, kita cerita dia, kami dah satu contoh. Kita ambil network, internet. Ambil contoh internet. Tahun 2020 ni, bila cerita pasal internet ni, dari segi communication, kita gunakan WhatsApp lah, dengan ada social media ni, dengan Insta dia, dengan FB. Dia ada macam-macam. Tahun 2020. Okay. Kalau kita pergi berapa tahun kebelakangan, 5 tahun ke belakang, okay, tak ada WhatsApp. Ya ke? Ambil jauh sikit lah, 10 tahun ke belakang. Dari segi masih lagi tema internet. Tapi kajian dia bukanlah kajian pasal sekarang. Kalau buat tajuk pasal, kalau social media adalah Insta, Facebook, WhatsApp. Tapi 10 tahun yang sudah, orang cerita benda yang sama juga. Research masalah dia masalah communication. Sama, yang ni pun masalah communication yang efficient. So orang tak guna, orang buat kajian lain. So tesis 10 tahun yang sudah, sebenarnya dia buatlah dia pasal messenger, message, apa lagi, chatting. Ketika tu 10 tahun yang sudah. Tapi sebenarnya tesis yang tahun 2010 tu, kalau 10 tahun sudah, 2010 tu objektif dia sama je, 1, 2, 3, 4. You boleh copy tajuk tu, bawa ke tajuk yang 2020, cuma tukar, yang ni pakai messenger, yang ni pakai Instagram. Itu je. Kalau you tengok 20 tahun yang sebelumnya, okey, baru munculnya internet, pembelajaran berasaskan internet. Tak ada lagi lah cerita pasal, maksudnya orang cerita pasal internet je, kita komunikasi melalui internet. Tapi dia punya objektif sama je. Okey, tahun 2000, 2010, 2020, orang buat benda yang sama je, iaitu keupayaan teknologi dalam meningkatkan komunikasi. Tiga-tiga sama. Tetapi dalam topik, dalam tajuk dia, yang ni pakai WhatsApp dengan Insta, yang ni guna chatting dengan Messenger, yang ni gunakan internet. Tak ada masalah. Refer tesis yang seakan-akan yang motif dia, objektif dia sama. Tapi perubahan teknologi, perubahan apa dia? Perubahan budaya, perubahan sosial, perubahan politik dan polisi, dan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan agama. Sekarang orang lagi dekat dengan agama, religiosity. Jadi kat situ sebenarnya semua sama, cuma kita pengkhususan kajian kita. Itulah membezakan kita dengan orang lain. Memang ada buat dah, tapi sebelum ni orang guna pakai messenger, message biasa. Saya kaji balik ini dengan keadaan tahun 2020, saya gunakan WhatsApp. Itu je kita ni. Kita buat PhD. And itu sebenarnya you kena faham. Sebab kita menyelesaikan permasalahan. Yelah, kita nak beri impact dengan keadaan sekarang lah. Tak boleh lah cerita pasal message. Saya pun dah last pakai message, tak tahulah. Kalau sekarang ni baca message pun sebab nak tengok arahan PKP,
Alah hutang-hutang bil-bil apa, bil internet ke apa semua dia bagi kat mesej. Kita baca je. Tapi kita tak reply kat situ sebab kita memang tak guna dah mesej tu kan. Kita memang gunakan sosial media yang lain. Tu dua tip pakcik bagi supaya you all faham. Bila mencari bahan ni kadang-kadang ada orang yang menghadapi kesukaran untuk temukan tajuk yang sama. Jadi gunakan dua tip pakcik tadi untuk memantapkan proses pencarian. Okey, mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan database tesis ni. Semoga semua orang semakin seronok. Dah ada 7 database dalam in total. So jangan risau. Ada yang masih lagi ni je ke? Belum lagi. Ada 3 lagi slot. Kan? Jadi kalau mungkin 3 slot ni pakcik banyak-banyakkan lagi. Okey. Kalau kata 5 hari ni, 5 hari kelas tu rasa macam tak cukup, nanti pakcik tambah 1 hari lagi ke, ataupun bagi slide untuk extra ke, untuk yang lain-lain. Okey, tapi pakcik pergi yang utama. Sebab tu pakcik pergi by country yang utama dulu. Okey, sekali lagi pakcik mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ni. Terima kasih kerana menonton. Semoga pakcik doakan semoga kita makin sukses dalam penghasilan tesis dan apa-apa saja dalam proses mencari bahan. Sebab bila cari bahan ni tidak terhad kepada researcher dengan postgrad saja ataupun siswazah atau pelajar, dia sebenarnya terbuka pada semua. Sebab kita bukan saja digunakan untuk buat tesis, tapi untuk dapatkan pengetahuan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.